sejahtera. Okay, so hari ni cikgu nak ajar kamu topik seterusnya, iaitu tekanan gas. Okay, so jadi kita tengok kat sini. Okay, manometer. So ni adalah manometer ya. Okay, gambar foto 2.3 menunjukkan sebuah manometer yang terdiri daripada sebatang tiub U ya. Inilah ni bentuk tiub dia ni. Okay, kaca yang mengandungi pencerca air berwarna. Okay, kalau kita tengok sini dia berwarna biru lah. Okay, radar sini digunakan untuk mengukur tekanan gas. Okay, so manometer ni digunakan untuk tekanan gas. Okay, rajah 2.17 menunjukkan sebuah manometer air sebelum dan selepas disambungkan kepada suatu bekalan gas. Okay. Okay, so kita tengok. Okay, so ni sebelum ya. Ini sebelum disambungkan. So dia punya aras dia adalah sama. Dia aras dia sama sebab tekanan dia belum sama dengan gas lah. So aras dia sama. So ini tekanan atmosfera, ini pun tekanan atmosfera. Okay, kemudian selepas disambung dengan bekalan gas, so jadi kita sambung dengan gas. So tube ni kita sambungkan ni. So tekanan gas ni tolak. Dia tolak ke atas. So tekanan gas ni tolak tekanan atmosfera ni ke atas. Okay, so jadi tekanan DA, tekanan DA mewakili tekanan gas. Manakala tekanan DB, okay, DB ni, okay, tekanan DB ni adalah tekanan disebabkan oleh turus air H. Okay, yang ini tekanan disebabkan oleh turus air campur dengan tekanan atmosfera. Okay, so jadi titik A dan titik B berada pada aras yang sama. Okay, maka tekanan DA sama dengan tekanan DB. Okay, so jadi tekanan gas ni sama dengan tekanan DB ni lah. Okay, gini. Tekanan DA sama dengan tekanan B. So jadi tekanan DB ni sama dengan ketinggian H ni. Macam ni dia guna air kan, H2O So H2O, tekanan ketinggian H2O. Lepas tu yang ni tekanan gas. Okay, kemudian kita pergi kepada seterusnya. Okay, ketinggian H bagi turus air mewakili perbezaan antara tekanan gas itu dengan tekanan atmosfera. Okay, mari kita jalankan aktiviti 2.5 untuk memahami dengan lebih lanjut tekanan gas di dalam bekas manometer air. So jadi kita tengok aktiviti dia. Okay, so ni aktiviti dia. Okay, pertama tujuannya adalah menentukan tekanan gas menggunakan manometer air. Okay, so radar yang kita gunakan yang pertama manometer, tiub getah, pembaris setengah meter dan picit gari plastik 10 ml. Okay, so jadi kita guna picit gari 10 ml. Bahan kita gunakan air dan pewarna merah. Kemudian arahan, sediakan susunan radar seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2.18. Okay, pastikan isi padu udara dalam picit gari ialah 10 ml. Okay, so jadi maksudnya ni pastikan ni 10 ml lah. Dan kemudian aras air di dalam kedua-dua tiub adalah sama. So jadi mula-mula kita kena pastikan dia punya tu aras sama yang macam ni lah. Ni aras dia awal-awal ni sebelum tak picit gari. Okay, so jadi tolak ombor picit gari sedikit ke dalam sehingga bacaan 8 ml. Okay, kita tolak sikit supaya aras air di dalam kedua-dua lengan tiub menjadi tidak sama. Okay, so jadi kita dah tekan. So jadi air tu naik ke atas sedikit. Okay, kemudian tentukan H dan antara aras air di dalam kedua-dua tengah itu. So jadi kita tentukan nilai H ni lah, antara sini sampai sini. Ulangi langkah 2 dan 3 bacaan 6 dan 4 picit gari. Rekodkan keputusan anda di jadual 2.4. Hitung tekanan udara diri dalam picit gari dalam unit mH2O. Okay, mH2O sini dia kita gunakan air. Okay, so nilai ATM tekanan atmosfera sama dengan 10 liter H2O. So kita buat jadual. So jadi ni ketinggian dia tadi, perbezaan H ni. Dan inilah ketinggian ni. Dan tekanan udara dalam unit meter H2O. So jadi perbincangannya bagaimana nilai tekanan udara dari aktiviti boleh dinyatakan dalam unit Pascal. So jadi kita kena convert dalam gunakan formula P sama dengan rho GH. Kemudian cadangkan cecair yang sesuai digunakan dalam manometer untuk mengukur tekanan gas yang lebih tinggi. Okey, so jadi cuba kamu nanti research lah. Okey, selain guna H2O kita guna apa.
okey, yang boleh digantikan selain menggunakan H2O. Okey, so tadi tentang aktiviti. Okey, sekarang kita pergi kepada menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian ya. Okey, so jadi kat sini dia bagi tahu darjah 2.19 menunjukkan sebuah manometer merkuri yang disambung ke lalang gas yang termampat. Okey, kemudian ni dia klik dulu lah. Okey. Kemudian tekanan atmosfera dia bagi tahu 70 cm merkuri. Kecepatan merkuri sama dengan, okey, macam ni dia contohnya dia guna merkuri So jadi maksudnya macam aktiviti tadi, kita boleh gunakan selain daripada H2O, air, kita boleh gunakan merkuri. Okey, berapakah tekanan gas termampat di dalam unit cm merkuri, dan hitungkan tekanan gas termampat itu dalam unit Pascal. Okey, so jadi yang pertama kita nak cari tekanan gas yang termampat. So jadi kita dah buka ni. So jadi dah buka the clip ni. So jadi pada awalnya, okey, pada awalnya manometer tu dia macam ni ya. Okey, aras dia adalah sama A ni B. So jadi bila kita buka ni, so gas ni akan bagi tekanan. So tekanan A sama dengan tekanan dekat B sini. Okey. So jadi kita nak cari tekanan yang gas termampat. So nak cari tekanan ni lah. Okey. So jadi tekanan di A sama dengan tekanan H ni. H ni adalah H, dan campur dengan sini, ini adalah tekanan atmosfera. So jadi H ni 40 cm. So kita 40 H dulu lah. So tekanan di B, okay, tekanan di B sama dengan H campurkan dengan tekanan atmosfera. So tinggi H ni 40, okay, 40 cm merkuri. Okay, sebab dia guna merkuri tu, sebab 40 cm merkuri. Okay, campur dengan tekanan atmosfera sama dengan 70 cm merkuri. Okay, 76 cm merkuri. So kamu campurkan. Kita dapatlah nilai dia ni. Okay, 116 cm merkuri. Okey, lepas tu dia suruh kita tukar kepada unit Pascal. Okey. So nak tukar kepada unit Pascal, kita guna formula P sama dengan rho GH. Okey. So nilai rho ni 13,000 ni. Okey. 13,600 darab dengan graviti, nilai dia 9.81. 9.81 darab dengan tinggi nilai H dia ni lah ni tadi 116. Okey. Okey, tapi ni dalam cm, so kita tukar kepada meter. Okey. Tukar meter, so bagi 100, 12, so 1.16. So tekan kalkulator, kamu akan dapat ni. Okey. 1.55 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okey, kemudian dia tanya lagi, adakah jawapan yang diperoleh di A dan di B akan berubah jika tiup kaca mata itu mempunyai diameter yang lebih besar? Okey, tidak. Jawapannya tidak akan berubah. Okey, kalau kita guna besar macam mana pun diameter ni, tidak akan berubah. So jadi jawapan dia adalah jawapan yang diperoleh di A dan B tidak akan berubah kerana tekanan dalam cahaya tidak bergantung pada luas permukaan. Okey, dia tidak bergantung kepada luas permukaan. Okey. So itu berkaitan dengan soalan kita. Contoh yang kedua. Okey, contoh 2. Okey, dia bagi tahu sini rajah 2.20 menunjukkan sebuah manometer merkuri yang digunakan untuk mengukur tekanan di dalam aliran paip udara. Berapakah perbezaan antara tekanan udara dalam paip dengan tekanan atmosfera dalam unit cm merkuri? Okey. Okey, so ni udara. So jadi ni manometer. So ni adalah tekanan. Ni adalah A ni adalah tekanan
atmosfera, tekanan udara, dan sini adalah tekanan PB. Okey, soalan dia tanya berapakah perbezaan tekanan udara, perbezaan tekanan udara dengan tekanan atmosfera. So sini adalah tekanan atmosfera. Okey, so jadi perbezaan antara tekanan udara, inilah PA lah, PA dengan tekanan atmosfera. Perbezaan dia adalah jarak dia antara 25 dengan 25 lah ni. Okey, kayak gini. So jadi ketinggian dia adalah 25 cm mercury. Jangan lupa tulis mercury sebab cairnya dia gunakan mercury. Okey, so dia nak tekanan antara tekanan di tekanan atmosfera dengan tekanan udara. Yang A ni adalah tekanan udara. Okey. Okey, kemudian soalan B, jika tekanan atmosfera ialah 75 cm mercury, berapakah tekanan udara dalam paip dalam unit Pascal? Okey, so jadi dia nak tekanan udara dalam paip dalam unit Pascal. So dia nak ni lah tekanan kat sini. So PA sama dengan PB ni kan. Okey, so PB. So PB sama dengan H, yang ni, H ni iaitu 25 cm campur dengan tekanan atmosfera. So 20, H nilai dia 25 campurkan dengan tekanan ATM iaitu tekanan atmosfera dia bagi ni 75 cm mercury. So 75 cm. So kita campurkan dapat 100. Okey, 100 cm mercury. Okey, so jadi kita nak tukar kepada unit Pascal, jangan lupa guna formula P sama dengan rho GH. Okey, so jadi rho nilai dia 13,600. Okey, 13,600 darabkan dengan graviti iaitu 9.81 darab dengan H. H nilai dia ni lah 100, tapi kita tukar kepada meter. So 1 2 darab 1. So tekan kalkulator, kita dapat ni lah. Okey, 1.33 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okey, so ini adalah butatan contoh 1 dan contoh 2. Okey, so seterusnya kita pergi ke soalan praktik formatif. Okey, nombor 1. Nombor 1 dia kata Raja 2.21 menunjukkan sebuah manometer air yang disambung dengan kelalang gas. Bandingkan tekanan gas di kelalang. Jadi tekanan gas ni, tekanan di gas di ni kelalang ni, kita tulis P gas lah, P gas, dengan tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera kat sini, okay, P ATM atmosfera. So perbezaan dia yang ni lah. Okey, iaitu H iaitu 36 cm. Lakuan di sini adalah 36 cm mercury. Okey, kemudian dia guna apa? Air. Air. So jadi bukan mercury. Ini adalah 36 cm H2O. So mati hati-hati lah. Tengok dia guna air ke dia guna mercury. Okey, nyatakan perbezaan antara tekanan gas dan tekanan atmosfera. Perbezaan di antara tekanan dalam unit meter H2O. So meter, so kamu bagi dengan 100 lah. So 0.36 cm H2O. Okey, kemudian dia kata hitungkan tekanan gas dalam unit Pascal. Okey, so jadi bila suruh tukar je kamu guna formula E sama dengan rho GH. Okey, so tekanan atmosfera 1000. So 1000 darab dengan graviti di nilai dia 9.81 darab dengan H dia iaitu
Okey, sorry. Tekanan gas so tekanan gas saya cuba. Belum habis lagi ni, saya belum settle lagi. Okey, so jadi tekanan gas sama dengan tekanan di dB ni lah. Okey, so dia letak dB. Okey, tekanan dB sama dengan H campur dengan tekanan atmosfera. So H ni nilai dia tadi inilah 0.36 meter. Okay, sorry, ni bersihan meter pada dah suruh tukar. So jadi 0.36 meter. So campur dengan tekanan atmosfera ni lah 10.3 meter. Dia pun dah tukar siap-siap. Jadi 10.3 meter. So kamu campurkan. Kejap ya, cikgu lupa nak buat kalkulator. Okey, so jadi 0.36 campurkan dengan 10.3. So kita dapat sini 10.66 meter H2O. Okey, so jadi ni kita baru tukar kepada unit Pascal. So P sama dengan rho GH. Okey, so jadi nilai rho adalah 1000 darab dengan graviti 9.81, darab dengan tinggi 10.66. Okey, tak muat pula kita atas ni lah. Okey, 10.66. Ini mewakili atas ni lah. Okey, saya tekan kalkulator. So kamu akan dapat sini 103.986 Pascal. Okey, kalau tukar kepada standard form 1, 2, 3, 4, 5. So jadi 1.03986 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okey, so itu adalah jawapan untuk C lah. Okey, kemudian kita pergi kepada apakah kelebihan penggunaan merkuri berbanding manometer air. Okey, so jadi kita tengok di internet apakah kelebihan guna ni lah, kelebihan menggunakan merkuri dalam manometer. Okey, so jadi kalau kita tengok sini, poin dia adalah antaranya yang pertama, merkuri digunakan dalam manometer untuk mengukur beza tekanan yang lebih besar. Okey, so jadi ini salah satulah merkuri digunakan dalam manometer untuk mengukur beza tekanan yang lebih besar. Selain itu, okey, so jadi terdiri, okey, kalau penggunaan manometer ni kita terdiri pada tube U yang diisi dengan cecair seperti air. So jadi selain air, kita boleh guna air, minyak atau merkuri. Okay, sebelum manometer digunakan, kedua-dua lengan didedahkan dengan tekanan atmosfera.
Okey, so jadi inilah jawapan yang lebih tepat ni lah. Merkuri digunakan untuk mengukur beza tekanan yang lebih besar. So jadi kat sini pun ada orang jawab, kenapa merkuri digunakan? Okey, merkuri punya ketepatan yang tinggi. Ini antara soalan-soalan yang ada orang tanyalah. Okey, tengok lagi, adakah ada lagi jawapan? Okey, ni ada poin-poin lain. Kita boleh tengok. Thanks. Okey, tak apalah. So jadi kita pilih tadi salah apa? Kamu boleh cari lagi lebih detail, iaitu salah satunya tadi merkuri dia digunakan untuk tekanan untuk apa, digunakan untuk tekanan yang lebih besar. Okey. Dan salah satu lagi merkuri memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Okey. Okey, so jadi kita tengok soalan nombor 3. Okey, sebuah manometer merkuri disambungkan kepada sebuah silinder yang mengandungi gas yang termampat. Okey. Sorry, cikgu padam dulu jawapan yang tepi ni. Okey, yang pertama ni, merkuri digunakan sebab pertama digunakan untuk mengukur tekanan yang lebih besar. Lebih besar. Kemudian lagi satu, ketepatan dia lebih tinggi. Okey, so ini tadi lah reason yang tadi nombor 2. Okey, kemudian nombor 3, sebuah manometer merkuri disambung dengan sebuah silinder keludi yang mengandungi gas termampat. Tekanan gas termampat dan tekanan atmosfera masing-masing ialah 180 kPa dan 101 kPa. Hitungkan perbezaan ketinggian antara dua turus merkuri dalam manometer itu. So ketepatannya ni, graviti ni. Okey. So jadi cikgu padam dulu ni. Okey, so jadi sebuah manometer di merkuri disambung dengan sebuah silinder keludi yang mengandungi gas termampat. Gas termampat dan tekanan atmosfera masing-masing ialah. Okey, so jadi cikgu contoh, cikgu ambil inilah. So jadi yang ini kita anggap tak tahu. Okey, so cikgu ambil contoh ni. So ini cikgu letak di sebagai H. So nilai H ni yang kita nak cari. Okey, so jadi dia kata tekanan gas termampat dan tekanan atmosfera ialah 180 kPa. So jadi tekanan gas kat sini nilai ada P gas sama dengan 180 kPa. So dan tekanan apa ni? Tekanan atmosfera 101 kPa. Okey, hitung perbezaan ketinggian antara dua turus merkuri. So dia nak H ni lah. So jadi yang pertama, cikgu kena
cari nilai H dia. Okey, so jadi contoh cikgu cari nilai H untuk yang kat ATM ni lah. Okey. So P sama dengan rho G H. So P ATM sama dengan 101 kilo Pascal. Ketepatan nilai dia ni 13,600 darab dengan graviti 9.81. Darab H tak tahu. So H sama dengan 101 darab 10/3. Kilo Pascal K ni sama dengan 10/3. Bahagikan dengan 13,600 darab 9.81. Okey, so 101 eksponen 3 bahagikan dengan 13,600 darab 9.81. So kita dapat sini 0.756 lah cikgu bundarkan 0.76 meter. Okey. So tinggi kat sini ni, kat atas ni sama dengan 0.76. Okey, sorry cikgu rasa cikgu tersilap. Okey, kita balik ya. Okey, dia kata sini hitung perbezaan ketinggian aras antara dua torus merkuri dan merkuri. Kurangan gas termampat dan tekanan atmosfera masing-masing ialah 180 Pascal dan P. So jadi P gas sama dengan H plus P gas sama dengan dekat sini PB lah. Okey. So PB sama dengan H plus P atmosfera. Okey, ni atas ni atmosfera lah. So P gas sama dengan 101 darab 10/3. So tadi cikgu dah cakap dah K tadi sama dengan 10/3. So 101 darab 10/3. So H tak tahu, campur dengan tekanan atmosfera iaitu 101. Darab 10/3. So H sama dengan jadi 180. Okey, 180 darab 10/3 tolakkan dengan 101 darab 10/3. So dapat 79,000. Okey, so jadi dapat 79,000 Pascal. So jadi kita nak dalam unit meter kan. So jadi ni kamu kena guna formula P sama dengan rho G H. So P dia ni 79,000. Sebab kita nak H yang ni. Okay, sebab H yang ini dia dalam unit Pascal, kita nak dalam unit meter. So jadi 79,000 sama dengan rho nilai dia adalah 13,600 darab dengan 9.81 darabkan dengan H. So dia sebab tak muat. So jadi H sama dengan
79,000 bagikan dengan 13,600 darat 9.8 bagikan dengan 13,600 darat 9.81. Kita dapat sini 0.59 meter. So, jadi kita tukar kepada cm, daratkan 100 lah, 1, 2. So jadi perbezaan adalah 59 cm. Okay, so jadi nanti kamu cek balik betul ke tak jawapan ni. Saya tak silap jaga betul lah. Okay, so itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.